kehendaki, Allah menentukan. Itu iradat lah tu. Arabnya iradat, Melajunya menentukan, mengkehendaki. Jadi kita tak boleh kata Allah yang menentukan, dia berkuasa. Tak boleh. Kerana kekuasaan Allah itu wajib. Sedia kala lagi dah memang dia berkuasa. Hidup Allah Ta'ala, kita nak kata Allah tu hidup sebab dia yang tentukan. Boleh tak kata kita? Tak boleh. Kerana hidup Allah itu wajib sedia kala. Hidup kita hidup kita mungkin ataupun hidup kita baharu. Jadi hidup kita ditentukan oleh Allah. Hidup Allah bukan ditentukan oleh Allah, kerana hidup Allah itu perkara wajib. Tak apa, slow-slow tuan-tuan ni. Kalau dikatakan Allah tu menentukan hidup dia, menunjukkan hidup, sifat hidup Allah tu harus. Mana boleh? Rosak akidah. Kalau duk kata hidup Allah tu harus, rosak akidah. Maknanya Allah tu boleh mati maksudnya. Kalau hidup Allah tu harus, maknanya Allah tu boleh mati. Itu maksud harus. Harus ni sesuatu yang boleh berubah-ubah. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu harus. Macam hidup kita ni. Hidup kita ni harus. Lepas tu esok lusa kita matilah. Sebab hidup kita harus, bukan wajib. Hidup yang wajib ni hanya hidup Allah, sesuatu yang sedia kala lagi dah, dan kekal hidup Allah selama-lamanya, tidak menerima mati selama-lamanya. Allah Ta'ala hidup selama-lamanya, tak akan berubah menjadi mati. Kerana hidup Allah adalah wajib, mesti, bukan harus. Hidup kita harus, bukan mesti. Hidup kita bukan mesti, hidup kita harus. Harus bermaksud boleh ada, boleh tiada, boleh hidup, boleh mati, harus. Ini peranan sifat 20 ni aneh. Dia nak huraikan dah. Nak huraikan ayat-ayat Allah. Fa'alun lima yurid. Dia menciptakan apa yang dia kehendak. Nampak tak? Jadi bila sebut kehendak, faham iradah. Iradah ni apa tugas dia? Menentukan sesuatu yang harus. Bukan menentukan sesuatu yang wajib. Yang wajib bukan ditentukan. Yang wajib dah memang sedia dia. Dan melengkapi yang wajib dan yang mustahil. Jadi sifat iradat tidak bertakluk dengan perkara yang wajib dan tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Ambil contoh, apa maksud mustahil dulu? Sesuatu perkara yang mesti tiada, sedia kala lagi, dan kekal tiada selama-lamanya. Itu perkara ambil contoh. Mana contoh benda mustahil? Anak Tuhan. Banyak lagi. Lemah Tuhan, buta Tuhan, tu semua mustahil lah tu. Kita ambil contoh anak Tuhan. Anak Tuhan ni perkara wajib ke? Mesti ke? Mesti ada anak Tuhan ke? Ataupun anak Tuhan ni perkara yang harus? Boleh jadi ada anak Tuhan, boleh jadi tak ada anak Tuhan. Ataupun anak Tuhan ni perkara yang mustahil, perkara yang mesti dia ada. Mana satu? Perkara mustahil. Anak Tuhan masuk dalam perkara yang mustahil, perkara yang akal tak boleh terima ada sekali-kali. Baik, soalannya boleh tak kita nak kata kenapa tiada anak Tuhan? Lalu dijawab kerana Allah tidak kehendak menjadikan. Boleh tak nak jawab kita? Kenapa tak ada anak Tuhan? Lalu dijawab kerana Allah tidak menentukan, ataupun kerana Allah tak kehendak menjadikan. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa pula tak boleh kata begitu? Kalau seandainya tiada anak Tuhan itu sebab Allah tidak menentukan. Kalau Allah menentukan, boleh jadi ada tak? Kalau seandainya Allah menentukan ada anak Tuhan, maksudnya akan adalah. Sekarang ni tak ada sebab Tuhan tak kehendak. Sekarang ni tak ada anak Tuhan sebab Tuhan tak kehendak. Maknanya kalau Tuhan kehendak,
Boleh jadi adalah anak Tuhan. Padahal anak Tuhan ni bukan boleh jadi ada. Takkan ada, tak terima ada selama-lamanya. Tu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak beranak dan tidak diperanakkan. Anak Tuhan tu mustahil, bukan harus. Kalau manusia, anak kita yang belum ada tu, ataupun ada pasangan ni dia rumah tangga lama dah tapi sampai sekarang tak ada zuriat lagi, kita boleh kata begini, dia tidak ada zuriat kerana Allah tidak menentukan bagi dia ada zuriat. Itu sesuai, sebab zuriat kita ni perkara mungkin, perkara harus. Dengan maksud kalau Allah menentukan akan adalah zuriat pasangan tadi tu. Setakat ni tak ada, makna nampak gayanya macam Allah tak kehendak nak merezekikan dia zuriat. Sebab tu tak ada zuriat bagi diri dia. Tapi kalau Allah nak, boleh ada tak? Boleh ada zuriat dia. Tapi anak Tuhan tak masuk dalam iradah. Nanti garang jadi sama pula. Anak Tuhan mustahil, anak kita harus. Itu penting hukum akal yang tiga tu ringkas je hukum akal tu, wajib, mustahil, harus. Tapi kalau tak faham tiga ni, dia payah sikit dah nak faham masalah sifat dua-dua ni. Dia kena tahu bila sebut wajib akli apa benda yang mesti sedia kala ada dan kekal adanya selama-lamanya. Dan perkara wajib ni bukan ditentukan kerana dia dah memang ada sedia kala. Mustahil akli, sesuatu perkara yang mesti tiada sedia kala lagi dan kekal tiada sampai bila-bila pun tak berkesudahan, takkan wujud sampai bila-bila pun perkara mustahil. Dan harus ni sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Berlaku pun akal boleh terima, tak berlaku pun akal boleh terima, jadi pun akal boleh terima, tak jadi pun akal boleh itu harus. Jadi macam anak Tuhan tadi bukan harus, anak Tuhan mustahil. Sebab tu barang siapa yang akalnya boleh terima seandainya Tuhan itu beranak, kafir dah dia. Siapa yang akalnya boleh terima, orang kata Tuhan tu beranak, dia kata boleh jadi pun tak mustahil, kafir dah dia langsung. Kerana beranaknya Tuhan, anak Tuhan tu mustahil, melawan dengan Quran. Dan melengkapi mungkin itu, bila sebut mungkin, melengkapi akan yang baik dan yang jahat. Buruk dan baik itu masuk dalam perkara mungkin, sehat, sakit, untung, rugi, iman, kufur, taat, maksiat, itu semua mungkin. Ni taufik ni, kita diberi taufik malam ni, alhamdulillah, diberi taufik pertolongan oleh Allah sehingga kita boleh melakukan ibadah, pertolongan daripada Allah. Besok belum tentu lagi, boleh jadi besok Allah tak memberi taufik dah kepada kita. Nampak tak? Boleh jadi besok kita duduk dalam maksiat, betul tidak? Sebab taufik itu mungkin bagi Allah menjadikan. Iman pun begitu. Setakat ni alhamdulillah Allah mengekalkan kita dengan nikmat iman, pegangan dalam hati, percayakan Allah, percayakan Rasul, percayakan. Esok lusa belum pasti. Boleh tak Allah nak tarik balik nikmat iman? Boleh. Kenapa? Kerana iman tu perkara mungkin, perkara harus. Sebab tu kita jangan sombong. Bila kita boleh taat, boleh buat ibadat, jangan sombong. Ingat, benda ni Allah jadi, Allah bagi, kerana dan benda ni boleh hilang. Hari ni kita sombong dengan taat kita, dengan baik kita, tak mustahil besok Allah tarik balik jadi sejahat-jahat manusia. Tak mustahil. Kerana ketaatan kita ni masuk dalam perkara yang mungkin bagi Allah menjadikan. Kalau wajib kita ni, kalau taufik tu wajib, takkan ada seorang pun yang buat maksiat. Kalau taufik itu wajib, kalau wajib bagi Allah menjadikan taufik, takkan seorang pun ada melakukan dosa dan maksiat, takkan ada seorang pun yang kufur. Itulah dalilnya. Akidah kita yang baik, yang tak baik, yang sedap, yang tak sedap, yang bala, kedua-duanya itu dengan kehendak Allah. Syurga tempat seronok, penuh dengan nikmat yang takkan berkesudahan. Siapa yang menciptakan?
Allah. Dengan kehendak Allah, Allah menciptakan makhluknya yang bernama syurga. Satu lagi tempat tu, neraka Allah. Neraka tu kalau kita nak ikut pegangan dan pahaman mengatakan yang baik itu Allah yang kehendak dan Allah yang jadikan, jadi yang tak baik bukan daripada Allah yang kehendak, bukan Allah jadikan. Soalannya, siapa empunya neraka tu? Nak jawab macam mana? Kalau dia dah pegang, dia kata yang baik Allah saja, Allah yang ciptakan benda baik, benda tak baik bukan Allah yang buat. Dah tu neraka tempat baik ke tempat tak baik? Tempat tak baik lah. Mana datang neraka tu? Siapa yang ciptakan tu kalau bukan Allah yang jadikan? Mana? Jadi syurga pun milik Allah, neraka pun milik Allah. Syurga dengan nikmatnya ada dengan kehendak Allah, dan Allah yang menciptakan. Neraka yang penuh dengan azab tu pun adanya dengan kehendak Allah, dan Allah lah yang menjadikan. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Yang buruk, yang baik, taat, maksiat, kedua-duanya itu berlaku dan jadi dengan kehendak Allah. Dan melengkapi mungkin itu yang baik dan yang jahat. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah tak sama. Bersalahan ni mana Mu'tazilah tak sama akidah ni dengan kita. Jadi kita belajar tauhid ni diantaranya nak mengetahui manakah fahaman yang menyimpang, supaya jangan kita tiru, jauhkan. Mana jangan ikut fahaman ni. Mana diantaranya Mu'tazilah. Kenapa pula tak sama Mu'tazilah pahaman dia dengan kita? Tak sama tang mana tak sama? Bersalahan makna tak serupa bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasa iradat Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq, yakni tidak ada urusan dengan segala yang jahat dan yang keji. Ini akidah ni. Apa maksudnya? Di sisi Mu'tazilah, mereka beriktikad perkara yang keji, yang kotor, yang jijik, yang tak elok, yang maksiat bukan dengan kehendak Allah. Benda tu jadi dengan Tuhan tak kehendak. Itu Mu'tazilah. Tuan-tuan jalan terjatuh dalam longkang, elok tak elok jatuh no? Tak elok. Dia kata tu bukan Tuhan kehendak, tu jadikan sendiri. Makna ada juga dalam dunia, dalam alam ni benda yang berlaku luar daripada takluk Allah Ta'ala, luar daripada pentadbiran Allah. Bukankah dalam alam ni ada benda baik, ada benda tak baik, ada benda sedap, benda tak sedap? Kenapa? Kalau benda yang tak sedap, tak baik ni bukan dengan kehendak Allah, bukan urusan Allah, maknanya Allah itu tidak mentadbir sekalian alam. Maknanya sekalian alam ni bukan ditadbir oleh Allah. Sebahagian sahaja alam ditadbir oleh Allah, sebahagian lagi berlaku dengan sendiri. Dah sesuai nak panggil Tuhan sekalian alam dah? Sesuai tak nak panggil Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, sedangkan bukan sekalian alam yang ditadbir, bahkan sebahagian saja, kerana yang sebahagian lagi jadi dengan sendiri. Itu sesatnya pahaman Mu'tazilah ni. Kita dah buruk, baik, taat, maksiat, perbuatan sedar, perbuatan tak sedar, perbuatan yang kita lakukan dengan ikhtiar, dengan suka hati, ataupun perbuatan yang berlaku dengan tidak kita kehendak, kedua-duanya itu berlaku dengan kehendak Allah. Itu kemalangan tu. Ada orang saja nak melanggar kan? Ada orang pakar-pakar akan sampai ke akhir itu, kau langgar aku langgar kau. Ada je. Semua berlaku tu bukan dengan kehendak kita, bukan pilihan kita, tetapi bila Allah dah tentukan, walaupun tak sedap, tak seronok, kau tak nak, dia akan jadi. Kita kehendak lagu lain, Allah nak lagu lain. Maknanya iradat Allah tu mendahului segala-galanya. Nak azan ke? Nak azan ke? Nak azan ke? Tak kisah, nak azan boleh. Nak azan boleh, tak ada masalah. Boleh? Boleh. Boleh kita minum dia. Dah.
حول ولا قوة إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله مربعه والصلاة القيمة محمد رسول الله والشرع الله وبعض Jadi bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah bahawa iradah Allah Ta'ala itu tiada bertakluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Ini Mu'tazilah. Ada pun kita tidak. Segala-galanya itu berlaku dengan kehendak Allah. Tidaklah kamu mengkehendaki, melainkan Allah yang mengkehendak. Dalam hati kita ni timbul kehendak macam-macam tu. Pun dengan kehendak Allah. Dulu ada tak kehendak dalam hati kita nak ngaji? Dulu ada? Mana ada? Dulu mana ada? Tak ada timbul kehendak nak ke surau, nak ngaji pun ada. Sebab Allah tak kehendak. Bila Allah kehendak, Allah akan jadikan. Allah akan jadikan dalam hati kita tertib nak belajar lah. Nak cari agama lah, nak cari bekalan akhirat lah. Sampai ke situ pun itu pun dengan kehendak Allah. Dia takbir semua, zahir batin. Ini tauhid nak ngajar kita supaya mentauhidkan Allah. Sebab tu panggil nama ilmu tauhid.
Bila kita belajar, bila kita ngaji, bila kita faham, dulu faedah dia kata, kenapa nama ilmu ni dipanggil ilmu tauhid? Kerana orang yang belajar, yang diberi faham oleh Allah dan beramal dengannya, dia akan menjadi hamba yang senantiasa mengesakan Allah dalam segala hal, dalam segala kelakuan dia. Apa sahaja yang berlaku mengingatkan dia kepada Allah. Apa sahaja yang jadi mengingatkan dia kepada Allah. Apa sahaja yang dialami mengingatkan dia kepada Allah. Zahir maupun batin. Nak bagi tahu kita ni semata-matanya zahir batin ni ditadbir oleh Allah. Allah lah pada hakikatnya yang mentadbir. Semua ini af'alullah, perbuatan Allah. Bila sebut perbuatan, Quran. Bila kita sebut Allah yang buat, bila kata Allah yang buat, dia ada muafakat dengan iradat. Allah takkan buat kalau iradat tidak menentukan benda itu. Kalau Allah tak menentukan, Allah takkan buat. Kalau Allah tak kehendak, dia takkan jadi. Dia takkan berlaku. Mustahil berlaku sesuatu tanpa kehendak Allah. Menyeluruh dan berlaku semuanya, sama ada yang berlaku dalam diri kita manusia ataupun yang selain daripada kita manusia. Benda yang berlaku di dalam alam haiwan, natang-natang tu, semut-semut tu, yang bergerak-gerak tu, bukan saja-saja tengah semayang lalat singgah kat batang hidung kita. Adakah lalat itu singgah dengan tidak kehendak Allah? Lalat singgah kat batang hidung kita tengah semayang, lalat tenggek atas hidung kita. Adakah benda itu berlaku dengan tidak Allah kehendak? Allah kehendak, Allah naklah tu. Allah naklah tu. Kalau Allah tak kehendak, tak singgahnya lalat situ. Tak apa hikmah. Nak suruh rasa hina, kau bukannya baik, lalat singgah. Lalat ni singgah tempat kotor, tempat bersih dia tak singgah. Nak isyarat kau bukan bersih, kau banyak dosa, kau banyak maksiat, kau tak payah sombong lah. Kalau yang faham situ, itu semua tu ada isyarat dia. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia. Daripada besar sampai sekecil-kecil, semua ada rahsia di sebalik hikmah. Dan hikmah tu ada yang boleh dimengerti dan ada yang kita tak boleh nak faham kenapa Allah buat macam tu. Sebab tu Allah dah bagi tahu, ana 'inda zanni 'abdi, aku di sisi sangkaan hamba. Kalau kau sangka baik dengan aku, kau akan dapat baik. Kalau kau sangka jahat, kau sangka buruk, maka keburukanlah yang kau akan terima. Itu dia punya clue semua ada dah. Allah bagi apa yang kita kehendak, Allah bagi apa yang dia kehendak, bukan di apa yang kita kehendak. Tadi saya juga bilang, kita ada niat yang hati kita, salat itu mendoakan Allah, masuk semua. Macam niat nak buat baik, sebaliknya pun sama. Niat kita nak buat jahat pada orang, semuanya itu hakikatnya dengan kehendak Allah. Kalau kita belajar tasawuf pula, ada dalam masalah lintasan hati. Lintasan hati itu ada kalanya yang terlintas dalam hati kita tu daripada malaikat, ada kala daripada syaitan dan nafsu, dan ada kalanya direct daripada Allah. Tapi hakikat semuanya itu daripada Allah. Macam ni lah, kita dapat rezeki. Kalau anak isteri lah, anak isteri dapat rezeki zahirnya daripada suami. Maka disandarkan yang memberi rezeki dalam rumah tangga tu, disandarkan kepada suami. Tapi hakikatnya daripada Allah. Gitu. Hakikatnya daripada Allah. Begitulah dengan niat-niat kita dalam hati itu, timbul niat baik, timbul niat tak baik. Maknanya nak bagi tahu kita ni senantiasa bergantung dengan
Allah tu yang kata la haula wala quwwata illa billah. Kita dalam hati kita nak mengingat Allah pun, kalau Allah tak izin kita takkan dapat mengingat Allah. Nak mengingat dalam hati, ya Allah, dalam hati. Takkan boleh demikian kalau Allah tak tolong kita. Nampak tak tu betapa berkehendaknya antumul fuqara'u ila Allah. Kamu wahai manusia semuanya, kamu fakir, kamu lemah, kamu berkehendak dan berhajat kepada Allah, sehingga nak menimbulkan benda-benda baik dalam hati pun harap Allah tolong. Apatah lagi nak melaksanakan. Allah tolong. Kalau Allah tak tolong kita, mustahil kita boleh duduk di tempat yang begini nak belajar. Jadi bila orang faham masalah ni, dia takkan mencela orang lain, kerana dia tahu mereka-mereka yang sedang berada di dalam maksiat itu, mereka tidak dikehendaki oleh Allah untuk melakukan taat. Maksudnya mereka nak buat baik macam mana pun, tanpa Allah izin dia takkan boleh berubah jadi baik. Sebab itu tuan-tuan, kita ni Allah ajar juga duduk dalam maksiat. Siapa yang tak pernah buat maksiat? Semua pernah buat maksiat. Kenapa dulu kita tak duduk dalam suasana yang macam ni? Kenapa kita tak duduk dalam suasana macam ni? Pegang kitab, mulut tak sentiasa, contohnya lah, banyak berselawat, berzikir, sembahyang 5 waktu berjamaah. Kenapa dulu tak macam tu? Sedangkan kita nampak waktu tu ada yang pergi surau, ada yang pergi masjid, kita tengok daripada jauh, aku nak jadi macam ni, tapi tak nak sedar, nak bagi tahu, makna kita tak boleh melepaskan diri kita daripada belenggu maksiat tadi kalau tidak ditolong oleh Allah. Begitulah orang-orang yang kita tengok sekarang demikian. Jadi orang yang faham, aku pun begitu dulu, makna dia tak boleh lepas kalau Tuhan tak tolong. Kita ni mujur diberi taufik oleh Allah, pertolongan, sehingga kita boleh meninggalkan benda-benda tu. Dah tak buat dah sekarang ni. Tapi kenapa dulu kita tak boleh tinggalkan? Sebab Allah takkan tak lagi nak bantu kita. Jadi bila kita faham benda ni, bila kita tengok orang tu buat dosa, buat maksiat, kita takkan mencela walaupun punya diri, bahkan kita akan berdoakan, ya Allah beri taufik kepada dia supaya dia boleh tinggalkan benda-benda tu. Sebab aku pun begitu dulu ya Allah, cuma sekarang ni aku mujur bernasib baik kau kehendak memilih memberi taufik kepada aku. Dan ini pun aku tak boleh nak sombong, barangkali esok lusa kau ambil balik nikmat ni, tidak mustahil. Tapi kalau kita tak ingat benda itu, ada yang kita jadi angkuh, jadi sombong. Yang Allah suruh cela perbuatan maksiat itu, bukan Tuhan yang membuat maksiat itu. Kerana Tuhan yang membuat maksiat itu sama macam kita. Dia manusia juga, kita pun manusia juga. Cuma kelebihannya tadi, kita diberi taufik, mereka belum diberi taufik. Dan tidak mustahil Allah memberi taufik kepada mereka sehingga mereka menjadi hamba yang jauh lebih taat dan soleh daripada kita. Dan tidak mustahil kita hari ini yang duduk belajar, mengaji, semayang, tidak mustahil kesudahan kita surga. Berapa ramai orang yang beriman matinya kafir. Betul tak? Jadi kena ingat benda-benda. Bila kita tahu Tuhan ni demikian sifat dia, dia nak jadi. Siapa yang dipilih, siapa yang dia tak nak, dia akan singkirkan. Jadi di situ sepatutnya ada sifat takut kita kepada Allah. Takut ya Allah, janganlah. Janganlah. Sebab dah tahu sifat dia tak peduli, tak ada kepentingan. Kita duduk sini bukan sebab keturunan kita orang baik-baik dah. Sebab Allah nak. Dan Allah boleh ambil balik bila-bila masa, dan Allah boleh gantikan orang lain di tempat kita. Jadi dalam keadaan begitu kita berasa, ya Allah betapa mujurnya ya Allah. Mujurnya ya Allah, kau pilih aku. Jangan. Sebab kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, kau jangan tarik balik apa yang kau dah bagi pada aku. Mana daripada benda baik-baik yang kau dah bagi baik-baik pada aku ni, kau jangan tarik balik ya Allah. Sebab kalau kau tarik balik, tak ada siapa boleh halang.
Tak ada siapa boleh halang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kau memberi petunjuk hidayah, kau jangan tarik balik ya Allah. Sebab kau maha kuasa mengambil semula, dan kau maha kuasa memberi siapa yang kau nak, dan kau maha kuasa nak ambil. Mana taufik hidayah yang kau dah bagi, kau boleh ambil balik bila-bila masa dengan kau kehendak kau ya. Jadi oleh yang demikian, kita takut dan bergantung ya Allah, harap tolonglah kekalkanlah nikmat ni. Sebab tu iftiqaru ilaihi ma siwahu, sentiasa berkehendak dan berhajat kepada Allah yang kaya. Contoh, sentiasa berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah supaya Allah mengekalkan kekayaan dia. Kita ni yang sedang buat taat ni, alhamdulillah, berharap ya Allah kau kekalkanlah nikmat taat ni. Berhajat kepada Allah supaya mengekalkan taufik tadi, supaya kita boleh sentiasa taat. Orang yang tak dapat taat, orang yang duduk dalam maksiat pun berhajat kepada Allah, ya Allah berilah taufik, pertolongan kepada aku supaya aku boleh buat ibadat macam mana yang mereka tu sedang buat ya Allah. Nampak tak dah? Tu makna kita ni sentiasa bergantung, berhajat, berkehendak kepada Allah, sedangkan Allah tu istighna, terkaya dia tak berhajat langsung dengan kita. Jadi bila hamba tu mengenali, memahami yang Tuhan demikian sifatnya, dia akan jadi takut. Tak boleh buat main-main, tak boleh sombong. Tak boleh sombong. Sebab tu perkataan kita yang sombong-sombong tu, kita akan diuji oleh Allah. Allah nak sedarkan kita. Dulu kau sombong, dulu kau cela orang, kenapa sekarang kau buat benda yang sama? Dulu kau keji orang, kau kata begini, kenapa sekarang kau buat benda sama? Dulu kau kata kau hebat, dulu kau kata kau kuat, dulu kau kata kau soleh, kenapa sekarang kau buat benda yang sama? Mana kehebatan? Allah nak menyedarkan kita supaya insaf, taubat kepada Allah daripada dosa sombong kita. Banyak berlaku tentang macam tu, banyak berlaku. Sebab tu nak cakap hati-hati. Kita akan diuji oleh Allah dengan apa yang kita cakap. Kalau Allah tak uji kita yang sombong tadi, Allah akan uji keturunan kita. Kita keji orang, kita kutuk dia, kita cela. Tak mustahil benda yang sama berlaku pada diri kita di masa akan datang ataupun keturunan kita. Bahkan tidak mustahil kita ataupun keturunan kita buat benda yang 2 kali ganda, 3 kali ganda jahat lebih daripada itu lagi. Betul tak? Sebab tu kata jangan sombong. Jangan sombong. Bila tengok orang duduk dalam maksiat, doakan ya Allah bagi taufik ya Allah. Tuhan bagi kasihan. Kita yang dapat rahmat, dapat taufik ni, ada sifat belas kepada yang belum mendapat sama macam kita. Contohnya tuan-tuan, orang senang, orang kaya, ada sifat belas kepada orang fakir miskin. Kita buat perumpamaan begini, harta kekayaan tadi ibaratnya seperti taufik. Orang yang fakir miskin tadi tak dapat taufik, ibaratnya begitu. Jadi bila tuan-tuan dah duduk dalam kesenangan, kemewahan, ada sifat belas kasihan kepada orang fakir miskin yang tidak ada harta. Jadi nak tolong, nak bantu, doakan mereka supaya diberi rezeki. Begitulah juga orang yang diberi kekayaan dengan nikmat taufik. Contohnya, dia boleh taat, dia boleh sembahyang, dia boleh begini dan begitu. Ada sifat belas kasihan kepada mereka yang miskin taufik. Contohnya, mereka tak dapat taufik, mereka fakir taufik, sebab itu mereka buat dosa dan maksiat. Lalu orang yang sedar taufik yang ada pada diri dia itu semata-mata dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, mereka akan ada sifat belas kepada yang lain. Ya Allah tolonglah, berilah taufik kepada saudara mara adik-beradik aku ya Allah. Mereka tak belajar, mereka tak semayang, mereka tak ngaji, selamatkan ya Allah, bagi taufik. Macam tu sebetulnya, bukan mencela, bukan mengkeji, bukan menghina. Lepas tu bila kita ni dapat buat benda baik, dalam hati kita ada benda baik-baik, kena berterima kasih kepada Allah sangat-sangat. Ya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah, kekalkanlah nikmat ni ya Allah, kau jangan tarik balik ya Allah. Tolong ya Allah, kekalkanlah, biarlah aku mati dalam keadaan macam ni. Biarlah aku mati dalam keadaan hati aku sibuk mikir tentang ilmu, sibuk mikir tentang ibadah. Itu daripada Allah semua. Lepas tu kita kena minta sebab dia memiliki segala-galanya. Allah memiliki segala-galanya. Minta pada Allah semua. Doa.
kita kena ingat, kita boleh buat taat ini semata-mata hadiah daripada Allah. Dan Allah boleh ambil balik, Allah boleh jadikan kita bertukar 360 darjah. Na'udzubillah min zalik. Jadi di situ ada perasaan takut, ya Allah jangan kau tarik nikmat iman, ya Allah. Kekalkanlah nikmat iman ni, jangan kau palingkan hati aku, ya Allah. Yang kau palingkan, kau tetapkan hati aku. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Kan doa tu, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kejap nak jadi baik, kejap nak jadi, kadang niat baik, kadang niat tak baik, kadang nak buat taat, kadang nak buat maksiat, tu hati tak tetap tu. Jadi minta kepada Allah supaya tetapkan hati di atas taat, tetapkan hati kami, tsabbit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah ala taati, di atas taat ya Allah. Kau jangan bolak-balikkan hati kami. Kau jangan bolak-balikkan, sekejap nak taat, sekejap nak bersiap, kejap nak semayang, kejap tak mahu. Tetapkan ya Allah, tetapkan. Sebab kami bergantung, berhajat kepada Kau ya Allah. Kalau Kau tak tolong tetapkan hati kami, macam inilah keadaan kami, sekejap baik, sekejap jahat, sekejap taat, sekejap maksiat, time semayang, time mengumpat, time berdengki, time haji. Itu campur aduk begitu jadi. Tetapi iaitu tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah dia intikad begitu. Yang keji, yang jahat, yang buruk berlaku bukan dengan kehendak Allah, benda itu jadi dengan sendiri. Ada pula benda yang jadi dengan sendiri tanpa ditadbir oleh Allah. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tidak. Tetapi wajib di atas kita, sikit lagi, tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan, tiada kita sandarkan, bangsakan itu dengan makna tiada kita sandarkan segala kejahatan dan kekejian itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan pada maqam, yakni pada tempat mengajar. Maksudnya betul. Dalam tempat mengajar kita boleh cerita yang jahat, yang maksiat, yang keji, yang kotor, yang jijik, semua lah pun dengan kehendak Allah juga. Allah yang menentukan simpulan tu. Contoh, itu kata di tempat belajar boleh cakap. Allah yang kehendak orang yang kita tengok tu sedang berzina, dedah aurat, minum arak, berjudi, tu benda tu berlaku dengan kehendak Allah. Apa hikmahnya tadi lah, kita dah cerita hikmah tu Allah jadikan buruk dan baik tu ada hikmah dia. Gitu. Kemudian di tempat belajar boleh cerita. Ada pun nak sembang kosong, haram cakap begitu, kerana tidak beradab kepada Allah. Biasa tak dengar orang ceramah dia kata yang baik daripada Allah, yang kekurangan tu daripada diri saya sendiri. Itu bukan etikot, itu adab bertutur. Adab bertutur, tapi hatinya tetap yakin. Yang contoh dalam ceramah tadi itu, yang keluar yang baik, yang tak baiknya hakikat semuanya daripada Allah, tapi adab bercakap tadi ada kekurangan, ada salah tu, itu daripada diri saya. Tapi hatinya tetap yakin benda tu yang tak baik tu tadi adalah dengan izinnya Allah, dengan kehendak Allah juga. Itu adab bercakap. Tak boleh kita nak cakap terang-terang, tu tengok tu yang berzina tu, Allah tu yang kehendak tu. Tak boleh, jahat adab orang panggil. Betul, tapi dosa cakap macam tu. Tidak beradab namanya dengan Allah. Betul kan salah? Dan tiada ada bagi seseorang berhujah ia dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya Allah dahulu daripada jatuh dalam maksiat supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Ada orang ambil kesempatan. Ada orang ambil kesempatan, dia bangsakan benda yang keji, yang kotor, yang jahat itu kepada Allah sebelum berlakunya benda itu. Contoh, saya kata gini, tengoklah malam sekarang ni, kalau lepas kelas lepas ni ada kelas pukul 10.30, habis kelas pukul 12, tengoklah pukul 1 nanti kalau Allah kehendak saya tonggang agak, saya minum malam dah habis kelas pukul 12. Kalau pukul 12 lepas malam-malam dah dekat, itu dah dekat dengan Melaka Raya, opor baik tu. Mana kalau Allah kehendak saya minum arak malam saya tonggang benda belum jadi. Tapi salah tak saya cakap tu? Kenyataan tu betul ke salah? Kalau Allah kehendak malam kalau saya berjudi, saya akan berjudi malam betul tak perkataan tu? Betul. Tapi haram
Kerana saya bercakap demikian kerana nak membuka ruang dan jalan bersenang-senang melakukan maksiat. Nampak tak tu? Jadi nanti pukul 12.30 saya akan buat dengan suka hati. Sebab apa? Saya dah cakap tadi malam kalau Tuhan takdirkan saya minum, saya minum. Itu nak membuka ruang maksiat sebenarnya. Tak boleh cakap macam tu. Haram walaupun betul. Tengoklah kalau malam garang Tuhan takdirkan kita mencuri, kita mencuri lah. Tengoklah besok kalau Allah Ta'ala takdirkan kita berjudi, kita berjudi lah. Benda tak jadi lagi. Tapi kita sengaja cakap macam tu nak berhujah kerana nak membuka, nak menghalalkan perbuatan. Contoh mudah kita cakap begitu. Nak memudahkan, nak menghalalkan perbuatan jahat kita tu. Konon-konon kita tidak bersalah. Allah tahu hakal kita. Nampak tak? Dan berpegang dengan ini hujah yang keji, banyak jatuh, banyak berlaku istimewa daripada umpama raja dan orang-orang besar tak kala hendak menzalimi mereka itu akan orang ataupun kehendak berzina. Dia buat macam tu alasan kalau Tuhan takdir aku buat jahat, aku buat benda belum jadi, tapi dia cakap tu kerana nak membuka ruang tu, nak menghalalkan perbuatan dia. Konon-konon dia tak salah, dia tak berdosa kalau dibuat benda tu nanti, kerana Allah yang kehendak. Haram hukum cakap begitu walaupun betul pada hakikat dia. Dan sangka mereka itu akan lepas daripada Allah ambilan, makna tindakan Allah dan murkanya. Orang yang cakap macam ni dia menyangka dia akan terlepas daripada azab Allah. Itu yang dia cakap siap-siap tu, tahu cadang dah. Sebelum buat tahu cadang dah. Konon-kononnya nanti dia tak akan diazab oleh Allah. Maka jika menyertai demikian itu boleh menghalalkan umpama zalim dan zina itu menjadi kufur mereka itu, wal'iyadzubillah min dzalik. Kalau dicakap macam tadi, contoh si Polan dia kata malam nanti kalau Allah takdirkan aku berzina, aku akan berzina, serta di dalam hatinya menghalalkan perbuatan itu, zina tadi, maka rosaklah akidah dia, murtadlah dia, na'udzubillah min dzalik, walaupun belum jadi lagi perzinaan tu. Walaupun perzinaan tu belum jadi lagi, tapi waktu dia cakap tu kalau malam garang Allah takdirkan dia minum arak, dia akan minum, serta dia cakap macam tu dengan niat dia menghalalkan perbuatan minum arak tu. Jadi kafirlah dia walaupun dia belum sempat minum lagi. Cukuplah sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih lana wa qurrati lana fi dinina ma ahli qudri wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.